Beberapa tahun sebelum ini kerjasama BN dan PAS melalui Muafakat Nasional juga mereka mendakwa ia mengikut Piagam Madinah. Jadi bagaimana konsep sebegini tak dijadikan sekadar modal politik? Ya, saya rasa konsep masyarakat Madani ataupun Malaysia Madani ini lebih holistik, dia luas, dia merangkumi bukan perspektif Melayu Islam saja tapi merangkumi pelbagai kaum di Malaysia, walaupun nampak idea tu agak macam Islamik, tapi sebenarnya dia merangkumi kepelbagaian. Tapi Muafakat Nasional yang kita tahu hanyalah agenda untuk memperkasakan gerakan ataupun pendekatan Melayu Asabiah. Sebenarnya konsep Asabiah ini, kalau saya boleh sentuh tentang Ibn Khaldun, dia pun membawa agenda Asabiah, tapi perspektif Asabiah yang dibawa oleh Ibn Khaldun adalah mewujudkan perpaduan sosial, yang mana kita tahu setiap negara, bukan saja Malaysia, setiap negara akan membawa agenda-agenda kaum tertentu dalam politik semasa. Kalau kita lihat di negara lain pun, contohnya di Indonesia, dia ada pelbagai suku-suku, dan setiap suku, Jawa ke Bugis sebagainya, membawa agenda-agenda untuk sukunya itu sendiri atau bangsa itu sendiri. Tapi yang penting adalah Pancasila ataupun konsep negara Indonesia itu ditegakkan, dan perpaduan sosial boleh dilakukan ataupun integriti sosial boleh dilakukan secara keseluruhannya. Jadi di Malaysia ni saya rasa bawa agenda Muafakat Nasional itu tidak ada masalah, tapi perlulah dalam rangka skop yang lebih luas, maksudnya bersama dengan agenda untuk mewujudkan integrasi nasional dan perpaduan nasional secara lebih luas. So saya rasa kalau Muafakat Nasional ni dibawa hanya untuk bawa agenda yang agak radikal, ekstrim, walaupun bercirikan Melayu, saya rasa mungkin tidak sesuai dalam konteks Malaysia yang ke arah moderate ni. Jadi inspirasi memperjuangkan Asabiah ataupun konteks Melayu itu sendiri sebenarnya boleh, tapi dalam agenda yang lebih luas melihatkan kepelbagaian kaum yang wujud dalam Malaysia ni lah. Jadi kalau kita lihat dalam pelbagai persekutuan tu banyak ada agenda Melayu dah ada di situ, hak istimewa Melayu dilindungi dan sebagainya. Tapi tidak menafikan hak orang lain juga sebagai penduduk di dalam negara ini. Sama juga dalam pelbagai Madinah juga, walaupun orang Islam yang mendominasi Madinah itu sendiri, tapi hak kaum lain yang bukan Islam tu, orang Yahudi juga dilindungi, diberikan kebebasan beragama, mengamalkan adat dan kehidupan mereka. So dalam konteks ini, itu yang kita nak sebenarnya. Dalam kepelbagaian itu kita boleh mewujudkan suasana harmoni perpaduan, kerana matlamat yang paling penting dalam konteks pelbagai Madinah itu adalah mewujudkan Madinah yang stabil supaya boleh menghalang ancaman daripada Quraisy Mekah ketika itu, dan juga kita tahu ketika itu kuasa besar adalah Rom dengan Parsi yang menjadi gugatan kepada kota Madinah itu sendiri, negara Madinah. Tapi dalam konteks kita pun ada tahu, kita pun tahu ada persaingan di peringkat global. Tapi yang penting sekarang untuk kita adalah memperkuatkan dalam konteks domestik, dalam negara itu sendiri. Dan konsep Malaysia Madani itu adalah agenda yang lebih holistik dan nak bawa agenda ke arah yang lebih jauh. Di samping persaingan ataupun kedudukan kita di rantau Asia Tenggara ini perlu terjamin, dan langkah berbaik dengan negara luar, kuasa-kuasa besar luar, supaya kita lebih harmoni, dan yang paling penting adalah nak bawa pelaburan asing ke dalam negara supaya rakyat Malaysia sendiri ada mendapat manfaat. Jadi intipati dia adalah perpaduan kaum dalam Malaysia itu perlu berterusan, dan kita tak mahu konflik itu yang menjejaskan ketidakstabilan dalam negara itu berterusan lah. Jadi kita nak stabilkan negara kita dulu.